Hai, hello. Salam sejahtera rakan-rakan guru dan anak-anak pelajar semua. Apa khabar? Cikgu berharap semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada hari ini, cikgu akan mengajar mata pelajaran Sains Rumah Tangga tingkatan 4. Dan pembelajaran kita pada hari ini diambil daripada bab 3.1, pemilihan pakaian. Dan tumpuan topik kita pada kali ini ialah ciri-ciri gentian asli dan gentian buatan. Standard pembelajaran untuk topik pada hari ini ada dua, iaitu yang pertama 3.1.3 menerangkan ciri-ciri fabrik gentian asli dan gentian buatan, dan yang kedua 3.1.8 menerangkan kesesuaian fabrik untuk membuat pakaian mengikut fungsi. Ciri-ciri fabrik yang kita akan belajar pada hari ini semuanya ada 8. Dan setiap ciri-ciri itu cikgu letakkan gambar untuk memudahkan para pelajar mengingati kesemua 8 ciri yang terlibat. Yang pertama, Mr. Smile untuk ciri-ciri keselesaan, Getah untuk ciri-ciri kekenyalan, dan ini Tukul Hakim untuk keteguhan, kekondaksian haba, okey, gambar ini, kemudian penyerapan lembapan, okey, gambar ini, di mana titisan air menyerap sel lah. So, itu menunjukkan kelembapan lah. Okey, of course, ciri-ciri ketahanan cahaya matahari, gambar matahari. Yang ketujuh, ciri-ciri ketahanan terhadap bahan kimia, cikgu letak balang lab. Okey, dan akhir sekali, ciri-ciri untuk ketahanan terhadap suhu, cikgu letak termometer. Cikgu ingin bincang tentang ciri-ciri fabrik gentian asli, dan ada dua, iaitu yang pertama gentian tumbuhan dan yang kedua ialah gentian haiwan. Okey, untuk ciri-ciri fabrik gentian asli ini kita akan bincangkan tentang kapas, linen, sutra dan benang sayat. Yang pertama ialah ciri-ciri keselesaan. Kalau kamu tengok jadual, kamu akan lihat fabrik gentian asli ini kesemuanya adalah selesa. Kapas selesa dipakai, linen sejuk dipakai, sutra sangat selesa dipakai dan sejuk, dan benang sayat selesa dipakai. Manakala untuk ciri-ciri kekenyalan pula, kamu akan lihat di situ fabrik gentian asli sama ada tumbuhan ataupun haiwan, semuanya adalah mudah renyuk dan tidak kenyal. Kecuali untuk kapas, fabrik ini mudah mengecut semasa cucian pertama. Ciri-ciri keteguhan pula, kita juga dapat lihat, okey, para pelajar juga dapat lihat, fabrik gentian asli ini adalah teguh. Kapas teguh sama ada kering atau basah. Linen paling teguh. Nah, untuk sutra dan benang sayat, kamu boleh lihat di situ, teguh apabila kering, tetapi lemah 20% apabila basah. Dari segi kekondaksian haba pula, nah, untuk kapas, linen dan sutra, gentian ini merupakan pengalir haba yang baik. Tetapi untuk benang sayat tidak. Benang sayat merupakan fabrik penebat haba yang baik. Jadi tidak hairanlah kerana benang sayat ini adalah daripada fabrik bulu biri-biri yang tebal. Seterusnya, ciri-ciri penyerapan lembapan. Okey, kalau kamu lihat fabrik gentian asli ini menyerap lembapan. Kapas mudah menyerap lembapan, tiada cas elektrostatik dan bersifat hidrofilik, iaitu suka menyerap air. Untuk linen dan sutra, kedua-dua fabrik ini mempunyai daya penyerapan yang baik, tetapi kalau ada tambahan di situ untuk sutra, ia cepat kering. Manakala benang sayat, kalau kamu lihat di situ, menyerap lembapan sehingga 20%. Dari segi ketahanan terhadap cahaya matahari,
Okey. Untuk fabrik gentian tumbuhan iaitu kapas dan linen, fabrik ini tahan pada cahaya matahari. Tetapi untuk fabrik gentian haiwan ini iaitu sutra dan benang tidak. Sutra tidak tahan kepada cahaya matahari, begitu juga benang sayat. Okey, jadi ada tambahan di situ benang sayat. Gentian menjadi keras dan kering jika terlalu lama pada sinaran matahari. Okey, kita lihat pula ciri-ciri ketahanan terhadap bahan kimia. Okey, untuk fabrik gentian tumbuhan, linen dan kapas, tahan pada asid lemah dan alkali. Untuk gentian haiwan, sutra dan benang sayat, mudah rosak pada asid pekat dan alkali. Jadi kalau kamu lihat kapas dan linen tumbuhan tahan pada asid ini, tetapi untuk haiwan dia akan mudah rosak apabila terkena dengan asid dan alkali. Okey, jadi kita lihat lagi ketahanan terhadap suhu. Kapas dan linen daripada gentian tumbuhan ini tahan pada suhu yang tinggi. Manakala gentian haiwan, sutra dan benang sayat tidak. Sutra sensitif pada suhu yang tinggi, manakala benang sayat fabrik ni akan rosak pada suhu yang tinggi. Baiklah, kita sudah habis bahagian pertama dan kita masuk bahagian yang kedua iaitu ciri-ciri fabrik gentian buatan. Untuk fabrik gentian buatan, kita akan membincangkan tentang fabrik gentian buatan selulosa terjana semula, viskos, triestate dan acetate, dan juga gentian buatan sintetik, polister, polyamida, nylon dan akrilik. Okey, yang pertama sekali, ciri-ciri keselesaan. Jadi untuk viskos dan triestate acetate adalah selesa. Okey, untuk viskos tambahan di situ sejuk dipakai, manakala triestate dan acetate adalah lembut. Begitu juga kalau kamu lihat akrilik, akrilik juga selesa dan lembut. Tetapi tidak untuk polister dan polyamida nylon. Kedua-dua fabrik ini adalah tidak selesa dipakai. Manakala untuk polyamida pula ada tambahan di situ melekat pada tubuh badan. Okey, dia lekatlah. Okey, apabila kita pakai baju itu dia tends to melekat lah kan. Okey. Next, dari segi kekenyalan, viskos tidak kenyal dan mudah renyuk. Triestate acetate lebih kenyal daripada viskos. Polister kenyal, tidak mudah renyuk. Polyamida dan nylon tidak kenyal, tidak mudah renyuk. Akrilik pula sederhana kenyal. Okey, kita tengok keteguhan. Ciri-ciri keteguhan untuk viskos dan triestate dan acetate. Kedua-dua selulosa terjana semula ini adalah sederhana teguh. Untuk viskos, keteguhan akan berkurangan 40% apabila basah. Untuk triestate dan acetate pula, lemah sebanyak 40% apabila basah. Dan kalau kamu lihat, untuk gentian buatan sintetik ini, semua fabrik ini adalah teguh. Dan yang paling teguh ialah polyamida nylon. Okey, kita lihat kekondaksian haba pula. Okey, nah, kamu lihat di situ, selulosa terjana semula, okay, viskos, triestate dan acetate merupakan pengalir haba sederhana baik. Dan kalau kamu tengok untuk gentian buatan sintetik, ketiga-tiga fabrik ini merupakan penebat haba yang baik. Dari segi penyerapan lembapan, okay, kamu akan lihat viskos menyerap sebanyak 30% air, triestate dan acetate menyerap lembapan secara sederhana, polister menyerap sedikit lembapan dan bersifat hidrofobik, iaitu tidak suka menyerap lah, kain itu tidak suka menyerap. Kemudian untuk polyamida dan nylon menyerap lembapan sebanyak 7%, akrilik menyerap lembapan sebanyak 4% dan juga bersifat hidrofobik. Dan kalau kamu lihat kesemua keempat-empat gentian ini, okey, kecuali viskos, fabrik ini mengalami elektrostatik apabila terkena
lembapan lah, okey. Dan polyester lagi mudah mengalami elektrostatik. Begitu juga akrilik mudah mengalami elektrostatik. Okey, untuk ciri-ciri ketahanan terhadap cahaya matahari. Nah, kita lihat di sini hanya viskos saja. Okey, kalau kamu tengok berbanding dengan gentian yang lain, hanya viskos yang akan mengalami elektrostatik apabila terdedah kepada cahaya matahari yang lamalah. Berbanding dengan keempat gentian ini, okey, triacetate, acetate, polyester, polyamida nylon, akrilik semua adalah tahan pada cahaya matahari dan akrilik ialah yang paling tahan. Okey. Alright, dari segi ciri-ciri ketahanan terhadap bahan kimia. Okey, jadi kamu akan lihat di situ selulosa terjana semula, viskos, triacetate dan acetate lemah pada viskos lemah pada asid, tahan pada alkali. Triacetate dan acetate pula lemah pada alkali yang pekat. Okey. So kalau kamu lihat ini gentian buatan sintetik, ketiga-tiga gentian adalah tahan pada asid. Okey, ketiga-tiga tahan pada asid. Okey, untuk polyester juga tahan pada alkali, tetapi tidak untuk polyamida, nylon dan akrilik. Kedua-dua gentian ini adalah lemah apabila terkena pada alkali. Dan kita lihat ciri-ciri ketahanan terhadap suhu pula. Okey. Nah, kita lihat di sini kesemua gentian buatan ini adalah tahan pada suhu sederhana kecuali viskos. Okey, viskos, tengok situ haba tinggi menukarkan warna fabrik viskos itu. Okey, kita sudah siap membincangkan tentang ciri-ciri fabrik gentian asli dan juga ciri-ciri fabrik gentian buatan. Dan untuk bahagian yang ketiga ini, kita akan membincangkan tentang kesesuaian fabrik mengikut fungsi. Yang pertama ialah fungsi fabrik kapas. Jadi fabrik kapas ini sesuai untuk membuat pakaian harian, pakaian seragam sekolah, pakaian sukan dan tuala mandi. Jadi kamu boleh tengok contoh yang gambar-gambar yang cikgu sudah letakkan. Okey, jadi fabrik kapas ni sesuai untuk kanak-kanak, bayi, untuk pakaian harian, pakaian casual, untuk beriadah, okey, untuk tuala dan juga untuk pakaian seragam sekolah. Okey, seterusnya fungsi fabrik linen pula. Nah, fabrik linen ini sesuai digunakan untuk pakaian casual, blazer, rompi dan seluar. Okey, jadi kamu boleh tengok contoh-contoh gambar yang cikgu sudah sediakan ini ya. Jadi ini ialah rompi, okey. Ini ialah pakaian casual, okey. So ini ialah blazer, ni seluar, okey. Okey, pakaian casual. Okey, yang seterusnya pula ialah fungsi fabrik sutra. Jadi fabrik sutra ini sesuai digunakan untuk membuat blouse, baju kurung dan kemeja. Okey, jadi kalau kamu tengok gambar ni, cikgu dah letakkan gambar sari, kemudian gambar baju kurung, okey. Okey, ini baju chongsam dan juga kemeja, okey. Blouse. Okey, kita tengok fungsi yang seterusnya pula. Itu fungsi fabrik benang sayat. Okey, jadi fabrik ini sesuai untuk baju sejuk, coat, pakaian sukan iaitu daripada fabrik jenis jersey. Okey, jadi inilah gambar-gambar yang menunjukkan baju sejuk. Okey, jadi kamu lihatlah baju ini memang daripada bulu biri-biri. Okey, itulah dia sangat sesuai dibuat menjadi baju sejuk dan coat. Okey. Alright. Yang seterusnya ialah fungsi fabrik viskos. Jadi fabrik viskos ini sesuai digunakan untuk jaket, coat, pakaian dalam, blouse dan skirt. Okey, jadi inilah gambar-gambar yang cikgu tunjukkan. Okey,
untuk memudahkan kamu lebih memahami apa yang cikgu tunjukkan di sinilah. Ini coat, okey, ini baju dalam, ini blouse, okey, ini lagi coat. Okey, ini baju lah, skirt kita panggil gown. Okey, dan seterusnya fungsi fabric acetate pula. Okey, jadi fabric acetate ini sesuai digunakan untuk blouse, gaun malam dan lapisan dalam pakaian. Okey, jadi cikgu juga sudah tunjukkan gambar. Okey, untuk kamu lebih faham apa yang cikgu tulis di sini ya. Seterusnya kita lihat fungsi fabric tricetate. Okey, so tricetate ini sesuai digunakan untuk coat, blouse dan juga seluar. Okey, inilah coat. Okey, coat, blouse, ini pun blouse lah, dan juga seluar lah. Okey, ini seluar. Ini juga daripada fabric tricetate. Okey, jadi yang seterusnya fungsi fabric polyester. Okey, jadi polyester ini sesuai digunakan untuk blouse, kemeja T dan seluar sukan. Okey, jadi ini pakaian sukan lah, satu set pakaian sukan, seluar dan top dia punya baju. Kemudian ini kemeja T. Okey, kemudian yang ini ialah blouse. Okey, ini blouse. Okey, itu ialah polyester. Kita lihat pula next ialah fungsi fabric polyamida nylon. Nah, jadi fabric ini sesuai digunakan untuk baju kalis peluru. Inilah baju kalis peluru. Jaket, ini 2. Dan juga baju dalam. 3 actually jaketnya. Okey, dan juga baju dalam. Dan akhir sekali ialah fungsi fabric acrylic. Okey, jadi fabric acrylic sesuai digunakan untuk baju panas, cardigan dan juga topi. Okey, so ini baju panas, cardigan, okey, dan juga topi. Okey, jadi alright. Jadi ini adalah jadual yang kita boleh dapat daripada buku teks muka surat 76, dan dalam jadual ini kamu boleh nampak keseluruhan fabrik dan juga fungsi dan kegunaannya. Jadi kamu boleh rujuk supaya untuk kamu lebih mudah untuk memahami apa yang cikgu sudah bincang tadi lah yang berkaitan dengan fungsi dan kegunaan fabrik. Okey, jadi alright, jadi kita sudah habis belajar tentang ciri-ciri gentian asli, gentian buatan, dan juga kita sudah sentuh tentang fungsi dan kegunaan fabrik. So, untuk bahagian yang terakhir ini, kita akan masuk dalam topik uji diri. Okey? Tak ada topik lah, kita uji diri lah, bukan topik lah. Okey, so kita tengok soalan yang pertama. Jadi saya harap semua sudah sediakan kertas dan pen ataupun pensel untuk menjawab soalan cikgu ni. Okey, so okey, jadi kamu jawab saja secara spontan. Jadi untuk menguji sama ada kamu boleh recall balik, ingat balik apa yang cikgu sudah bincang bersama dengan kamu tadi. Okey, jadi kita mulakan soalan pertama. Gambar Raja 1 di bawah menunjukkan gambar seorang bayi. Okey, jadi adalah gambar seorang bayi ni tidur kali dia. Kan? Okey. So, A, apakah fabrik yang sesuai untuk bayi ini? Okey, senang kan? Okey. Okey, dan B, nyatakan 2 ciri fabrik itu. Okey. Jadi kenapa cikgu ada letak gambar-gambar di sini ya? Jadi ini just cikgu nak share teknik untuk menjawab soalan sekiranya ada soalan yang bertanyakan tentang ciri-ciri fabrik. Biasanya kita akan ambil 3 ciri-ciri fabrik yang pertama. Okay? Jadi gambar Mr. Smile ni kita tahu dia membawa ciri-ciri tentang keselesaan. Dan getah ini membawa ciri-ciri tentang kekenyalan. Dan yang ketiga ini ialah apa? Tukul hakim ni ialah membawa ciri-ciri keteguhan. Jadi biasanya bila soalan tentang ciri-ciri fabrik itu ditanyakan, kita jawab dulu the first three ciri-ciri ini ya. Okey. Alright. Jadi sudahkah kamu mendapat jawapan?
Okey, sudahkah kamu mendapat jawapan? Okey, jadi boleh cikgu tunjukkan jawapan sekarang. Kita tengok jawapan sekarang apa? Nombor 1. Ya, okey. So, of course, cikgu sudah tunjukkan yang slide pertama dalam fungsi fabric kan? Okey, so bayi sesuai memakai pakaian jenis kapas dan nyatakan dua ciri fabric itu. So, kita ambil sejuk dipakai, mudah renyuk. Okey, jadi tetapi jikalau kamu ada menjawab yang lain-lain juga tentang keteguhan, pengalir haba yang baik, mudah menyerap lembapan, tahan pada cahaya matahari, tahan pada suhu yang tinggi, tahan pada asid lemah dan alkali, itu semua of course cikgu boleh terimalah, itu memang jawapan yang betul. Okey, jadi kita tengok soalan yang kedua. Okey, kita lihat soalan yang kedua pula. Okey, gambar Raja 2 di bawah menunjukkan suatu sumber bagi fabrik gentian haiwan. Okey, jadi of course lah kamu tahu ini ialah haiwan jenis apa kan? Okey, so nyatakan 3 jenis ciri gentian fabrik itu. So, jadi cikgu dah letak lagi sekali lagi ya gambar ini. So, maksudnya yang pertama kita kena beri ciri tentang keselesaan. Yang kedua, beri tentang ciri kekenyalan. Dan yang ketiga, beri tentang ciri keteguhan. Okey, so keselesa ke tidak selesa, kekenyalan macam mana? Kenyal, tidak kenyal, keteguhan, teguh. Okey, so itu ialah teknik lah menjawab. Fikir yang first three dulu. Okey, jadi kita tengok jawapan kamu betul atau tidak. Okey. Okey, yang pertama selesa dipakai, sejuk ataupun sejuk dipakai, boleh terima. Yang kedua, tidak kenyal. Okey, dan yang ketiga, teguh apabila kering. Okey, so tahniah kepada pelajar yang dapat menjawab ketiga-tiga soalan ini. Alright, so we go to the next one. Okey, nombor 3, soalan yang ketiga. Jadual 1 menunjukkan beberapa ciri-ciri bagi fabrik gentian selulosa terjana semula. Okey, of course viscose ni selulosa terjana semula. Okey, ada lagi gambar ni kan. So, itu maksudnya kita fikir tentang keselesaan, kekenyalan. Okey, tetapi di sini kekondaksian, ini ialah kekondaksian haba, bukan keteguhan. Dia minta tentang kekondaksian haba. Okey, so first kita bagi keselesaan. Okey, jadi nyatakanlah, okey, selesa, tidak selesa dan bagaimana, okey. Jadi yang kedua ini kenyal, yang ketiga tentang kekondaksian haba. Macam mana? Pengalir haba yang baik, penebat, senangkan. Okey, jadi kamu letak saja jawapan yang kamu boleh ingat tadi. Okey, sudah? Okey, so I will reveal the answer now. Okey. Okey, so check your answer. Alright. So, nombor 1, jawapan dia selesa dan sejuk dipakai. Yang kedua, tidak kenyal. So, viscose tidak kenyal. Dan yang ketiga, viscose adalah pengalir haba yang baik. So, tahniah sekali lagi kepada pelajar yang dapat menjawab betul. Untuk soalan yang keempat pula, okay, sedia. Raja 3 di bawah menunjukkan sebahagian ciri fabrik polister. Nyatakan 3 ciri fabrik itu dengan melengkapkan carta buih di bawah. Okay, so ciri yang pertama yang diberikan ialah tahan pada cahaya matahari. So ini ialah ciri-ciri ketahanan pada cahaya matahari. Jadi soalan ini meminta kita untuk menyatakan 3 lagi ciri fabrik. So dengan menggunakan gambar ini, okay, jadi kita pertama sekali ialah keselesaan, yang kedua kekenyalan, jadi yang ketiga kita akan bagi ciri-ciri keteguhan. Okey, so kamu kamu tulis jawapan sekarang. Okey, cikgu harap kamu dah siap. Jadi cikgu nak tunjukkan jawapan. Okey, so ini jawapan yang betul.
Okey, dari segi keselesaan tidak selesa dipakai, kekenyalan kenyal, dan dari segi keteguhan ianya teguh. Okey, so tahniah kepada yang sudah menjawab betul kepada semua ini ya. Okey, jadi soalan kita yang terakhir. Gambar raja di bawah merupakan selulosa terjana semula yang mempunyai ciri-ciri tidak kenyal. Nyatakan 3 ciri lain fabrik bagi gambar raja 4 di bawah. Okey, so ini macam baju hujan lah ni kan. Okey. Alright, jadi apakah 3 lagi ciri lain? Okey. So yang pertama, sebelum kita menjawab, kita harus tahu apakah fabrik ini. Okay. Jadi dia sudah letak di sini. Okay. Soalan ini sudah menyatakan bahawa salah satu ciri ialah tidak kenyal. Dan kita tahu untuk baju hujan, fabrik yang boleh digunakan ataupun yang sesuai digunakan adalah polyester dengan polyamida. Okay, polyester, polyamida. Nylon lah, polyamida nylon. So, tapi dia sudah bagi kita hint di sini, dia tidak kenyal. So, yang tidak kenyal itu ialah polyamida. Polyamida nylon. Okay. So, kita akan bagi ciri-ciri keselesaan untuk polyamida, kemudian keteguhan dan kekenyalan dah diberi. So, kita akan letak kekondaksian haba. Ciri-ciri kekondaksian haba. Okay. So, cubalah pelajar bagi jawapan. Mudah saja kan untuk memberi jawapan. Cuma betul atau tidak. Okey, kita lihat. Ya, inilah jawapannya. Yang pertama, tidak selesa dan melekat pada tubuh. Yang kedua, paling teguh. Dan yang ketiga, penebat haba yang baik. Okey, so tahniah kepada para pelajar yang sudah mencuba menjawab soalan yang cikgu sudah sediakan ini, dan tahniah kepada yang dapat menjawab semua soalan dengan betul. Okey, so kepada para pelajar yang lain, kamu boleh ulang lagi lah video ini supaya sehinggalah kamu dapat menjawab soalan-soalan ini dengan betul. Okey, sampai di sini saja pembelajaran kita pada kali ini. Jumpa lagi di lain masa. Bye.